Okey, jadinya sekarang kita sambung buat motor double R ni. Kita pasang magnet dia, kita pasang pump tuti dia semua. Kita naikkan enjin motor ni Okey, sekarang kita pasang pump tuti dia. Kena tukar view geng. Dekat luar hujan. Korang pastikan ada getah ni. Getah ni dia duduk dekat dalam ni Dia kalau tak duduk dalam tu nanti dia leaking geng. Wasir ni dia duduk dekat sini. Dia macam gasket lah. Okey, lepas tu dia skru dia macam gini. Macam skru bleeding pump brake. Kira dia duduk macam gini lah. Lepas tu terus kita ikat dekat sini Ini tuti yang masuk dekat dalam bearing crankshaft kita lah. Okey. Sekarang ni kita masukkan dulu dekat dalam enjin. Sebab susah dia nak ikutkan, korang kena pasang yang ini sebelum korang pasang tapak rival. Kalau dah pasang dia agak susah sikit lah. Lagi satu, dekat atas ni dia ada macam kelip. Tapi motor ni dah tak ada. Dia dah pakai kabel tie geng. Jadinya aku akan pakai kabel tie sebab kelip tu tak ada lah geng. Lepas tu korang tolak benda lah ni, masuk dalam sampai tembaga dia tu hilang Lepas tu baru kita pasang skru ni. Tu ada wasir ni, gasket ni. Pasang kat sini. Tiket. Tak pakai 8T je. Orang cakap ikat tu agak-agak dia ketat okey lah. Pula dia kadang-kadang dia tak duduk pada tempat dia. Sebab dekat belakang tu ada kaki dia. Tadi aku terlupa pula nak tengok. Aduh, dah pasang ni the door lah, nak pusing enjin dia. Jadi kita main lah starting dia. Gensak boleh tak? Kita pusing gensak dia sampai dia jumpa dekat kaki dia. Nanti dia akan masuk dalam longkang dia. Macam tu Hei, silap tadi. Okay, lepas tu kita pasang dia punya pump tuti punya skru. Ni ada 6 biji skru macam gini. 2 panjang untuk pump tuti, 2 pendek untuk pulser. Lagi 2 tu kat mana Aku lupa lah. Dia ada 4 tak silap tu. Oh, dekat sini. Dekat penutup pump tuti. Duduk dekat dalam skru. Okey, dah benda ni. Tak payah pakai impact pun. Okey, lepas tu kita letak key magnet kat sini. Kat crankshaft ni. Lepas tu magnet ni kita tengok longkang dia kat mana. Longkang ni masuk dekat dalam ni jadinya kita masukkan. Macam tu Kau apa jam? Okey, lepas tu dekat sub sprocket ni kan, dia ada bush macam gini tau. Bush ni korang letak dekat dalam ni. Macam tu Okey, jadinya sekarang kita boleh naikkan enjin ni dekat atas body motor Jadinya sekarang kita naikkan enjin dia dekat atas body. Taruh balik dekat bawah dia. Dia punya screw engine dulu geng. Bawah kita dah alas kotak. Kita boleh letak barang-barang dia. Okey, screw engine ni dia ada 2 tau. Satu yang panjang, satu lagi yang pendek. Okey, jadinya yang pendek tu dekat depan, yang panjang ni dekat belakang, kat sini. Yang pendek dekat sini Lepas tu dia ada lagi satu body yang kita kena pasang daripada tepi ni Tapi kita kena naikkan enjin dulu, baru kita pasang rangka body yang sebelah kanan tu Aku pernah naikkan enjin double R, ada head block, kau membayangkan. Jadinya aku akan angkat, letak dekat atas tu. Lepas tu kita masukkan sub dia Bismillahirrahmanirrahim. Allah, berat geng. Bukan main-main lah ini. Okey, nampak macam senang. Senang lah sebab kita angkat,
kita letak je dekat atas tu, lubang dia tak ngam tu. Jadi kena fikir macam mana nak ngamkan lubang dia. Depan lari, belakang lari. Tak tahu lah Aduh. Masukkan sub dia tu sikit dekat dalam lubang. Kat situ. Okey, kejap Sekejap. Belum masuk lagi enjin. Okey. Tolak. Okey, masukkan. Cuba masukkan, boleh? Abang nak tengok. Berat. Angkatlah sikit enjinnya. Cuba try angkat enjin. Angkat enjin, tengok lubangnya, masukkan benda tu. Boleh tak? Okey, dia kalau susah jangan pakai tangan. Masukkan dekat body, congkil macam itu. Macam itu. Masukkan dekat bawah sini ke kat mana-mana lah yang boleh congkil bagi dia enjinnya boleh terangkat. Fikir macam mana nak buat. Kalau kita angkat ke tangan, penat. Macam itu. Okey. Bila kita dah siap pasang benda alah tu, kita boleh pasang frame dia. Inilah untungnya double R, sebab dia ada frame. Jadi kita boleh buka, turun enjin, naik enjin senang sikit lah. Nak cakap senang sangat tu, tak mungkin lah kan. Tapi dia memudahkan sikit lah. Tapi kadang-kadang ada juga sesetengah orang, dia tak buka frame ni Kalau aku buka. Sebab dia dah senangkan kita, kenapa kita nak susahkan diri sendiri? Okey, lepas tu kita masukkanlah frame ni. Panas pula kat sini Tadi tak panas. Ada skru geng bawah ni. Cabut dulu nut bawah tu kan, 12 tu kita cabut dulu. Masukkan frame dia pada tempat dia. Okey. Dia dekat rangka ni ada 4 biji Allen key, 2 biji 12. 2 biji Allen key dekat atas sini, 2 biji lagi dekat tepi sebelah sini jadinya dia kuat lah Kadang-kadang orang cakap body dia tu kan, besi rangka ni dia patah dekat bawah tu. Sebab apa dia patah? Sebab kita ikat dulu tau. Kita ikat dulu skru tu dengan frame dia. Head block kita tak adjust. Maksudnya head block tu tempat pegang blok lah. Tempat pegang blok dia dekat atas body ni Jadinya bila tempat pegang blok tu tak ngam, tapi kita pasang juga skru, tu yang membuatkan dia vibrate, dia crack. Jadinya kalau macam aku overhaul, aku akan pasang rangka ni, tapi aku tak ketatkan. Bila aku dah naik blok, aku dah pasang rangka blok tu kan, baru aku ikat semua Bila kita ikat semua kan, baru dia orang cakap dia duduk pada tempat dia Sebab frame dengan enjin tu, dia bukannya ada macam center-center Jadinya bila dia masuk tu, belum tentu lagi dia punya clearance untuk skru-skru untuk mounting enjin lebih kurang dia ngam. Jadinya macam itu Okay, sekarang kita dah pasang frame dia semua. Kita rapatkan je kita tak payah ikat. Lepas tu kita pasang head block dia Okay, jadinya dalam video ni aku tunjuk blok yang aku dah siap footing dengan head Kita ikat pakai tangan dulu Kita jangan ikat kita cuma letak je. Sama juga macam nut engine ni, kita letak je, kita jangan ikat. Semua benda kita jangan ikat selagi kita tak pasang blok punya tapak tu. Okay, sekarang kita keluarkan motor ni. Keluarkan jauh sikit, sebab pagar tu macam semak sempit.
Kalau macam gini selesa sikit kita nak buat kerja. Ini tadi ada pagar lah, ada exhaust lah, macam-macam ada lah. Pening lah. Saya bagi abang kamera glass, apa nama ni, cover dengan tape glass bang. Kamera glass belakang tu bang. Saya bagi sekali yang baru. Korang abaikanlah iklan-iklan ni sebab biasa lah. Memang ada iklan selalunya. Okey, jadinya sekarang aku tunjuk dengan korang macam mana rupa blok yang kita dah voting Abang cakap-cakap ni kau dengar tau. Jangan tengok je. Nanti tak faham. Aduh. Kaki hari tu sakit geng. Terempak sepadan hidup besar tu. Dedom kan. Okey, jadi ni blok yang kita dah voting. Aku dah voting. Okey, sekarang kita tembak angin. Aku malas nak basuh pakai petrol, pakai air sebab slip ni satu benda yang orang cakap dia senang berkarat. Jadinya tak payahlah geng. Kita pakai air dengan minyak petrol. Ini siapa punya kerja lah geng. Buka botol tuti, ada mata, ada orang senyum macam gini. Aduh. Tahulah siapa punya kerja ni. Kita letak tuti dekat dalam ni Kita gerak-gerakkan dia. Dia biasanya yang tebal tu memang belah bawah. Lepas tu disertakan dengan benda ni. Okey, jadinya aku akan pakai benda ni. Okey. Nanti kita cakap dengan owner, jangan rembat dululah. Bawa santai-santai dulu. Okey. Tapi kalau tak pakai ring tambahan ni, biasanya aku terus berlumba je. Kita cari ring yang tebal. Kita boleh nampak tau pakai mata kalau kita tengok macam ni kan. Kita boleh nampak ring tu tebal. Okey. Jadinya kita pasang yang tebal dekat belah bawah. Okey. Bila kita dah pasang dekat bawah, kita tekan ring ni macam ni. Pastikan bila kita tekan macam ni kan, ringnya sama rata dengan piston. Dia tak terlalu tinggi. Okey. Lepas tu bila kita mainkan macam ni, ringnya boleh patah balik. Okey. Jadi kadang-kadang kita stir balik pasang, kita main macam ni, kita tekan ring kita macam ni kan, nanti dia tak boleh patah balik. Kan kita titikkan tuti dekat paku dia. Okey. Okey, lepas tu kita biar. Kita ambil power valve dia. Power valve dia hari tu aku dah servis dah. Tinggal pasang aja, lupa nak pasang. Jadi kita tembak angin. Okey, lepas tu power valve ni dia ada left, dia ada right. Apa maksud left dengan right? Left dengan right, kiri kanan lah. Takkan itu pun nak bagi tahu. Okey, macam mana kita nak tahu left dengan right? Dia ikut handle kita. Ikut tangan kita lah atas motor. Kalau kanan, maknanya right. Kalau left tu kiri. Jadinya kita tengok dekat gigi ni, dia ada tulis tau, left. Maknanya dia duduk sebelah sini. Kalau right, dia duduk sebelah sana. Okey. Jadinya biasanya aku akan pakaikan yang sebelah kiri dulu. Okey. Kita pasang je sebelah kiri dulu. Okey, kalau blok motor duduk macam ni kan, dekat motor dia duduk macam ni tau. Jadinya dia duduk sebelah sini. Okey, lepas tu kita ketuk masukkan benda lah ni. Aku akan ketuk je tapi aku ketuk ni pakai hammer Cooper, bukannya pakai hammer besi. Nanti ada je cakap, bang, mana boleh ketuk? Mana boleh ketuk? Ada je. Jadinya macam gitu Lepas tu barulah kita masukkan yang sebelah kanan.
Sebelah kanan dekat gigi dia pun ada tulis marking R, right. Allah, iklan tak habis-habis. Dah makan ke belum tu? Aduh, budak ni. Amboi. Orang tengah pasang enjin motor ni tahu, tengah buat video ni. Hantar gambar chicken chop pula. Lamb chop pula. Aduh. Tunggu sekejap Kita tunggu benda lah tu mati. Aku ada benda sikit nak cerita. Bila kita nak pasang yang sebelah kanan tu kan, kalau korang tengok, dekat sini dia ada titik tau, marking lah. Dekat sebelah kiri pun ada titik. Jadinya titik sebelah kiri dengan kanan ni kena bertemu. Lepas benda tu dah settle, baru kita ketuk dia punya housing power valve ni sampai bunyi tak. Itu maknanya dia dah jejak Lepas tu skru untuk ikat cover ni, dia memang Allen key tau. Allen key dia pendek. Allen key 5mm, tapi dia panjang skru dia segini je. Tapi kalau tak ada dah skru tu, tak ada masalah pun. Korang ikat lah pakai skru apa pun. Yang penting janganlah panjang sangat Skru exhaust ni dia orang tak pasang, geng. Jadinya sekarang kita pasang Jadinya dia tak semestinya orang cakap skru M6 treat dia macam mana nak cakap Aku pun pening juga kadang-kadang. Dia tak boleh, kalau kita nak beli skru ni kita tak boleh cakap nak beli skru 10. Tak boleh lah macam itu sebenarnya. Patutnya kalau kita nak beli skru, kita kena cakap skru tu treat berapa. Dia kalau skru 10 ni treat dia M6. Pening Tapi memang macam itu Hari tu dia orang tak pasang tiang exhaust ni. Jadinya tiang exhaust ni satu benda yang penting juga tau. Korang tak boleh terbalik pasang. Okey. Jadinya kita akan tengok, kita masukkan yang panjang belah dalam, yang pendek belah luar. Ya ke? Aku rasa salah tu, terbalik. Yang pendek belah luar, yang pendek belah dalam, yang panjang belah luar. Sebab kalau yang panjang belah dalam, nanti dia jejak dekat power valve ni. Kalau macam ni tak dia boleh main-main macam gitu kan. Itu maknanya dia okey lah. Okey. Lepas tu dia ada senggat ni kan. Senggat ni lah yang membuatkan bila kita ikat tiang ni, dia tak boleh turun lagi tau. Dia akan ketat sampai tahap tu je. Apa jadi kalau kita terbalik pasang? Kita cubalah, geng. Tapi kalau tiang original aku rasa dia tak cukup. Dia tak terlalu panjang tau. Jadinya kalau korang terbalik pasang pun, dia tak menekan power valve tu. Jadinya kita cuba. Kita jangan ikat kuat-kuat. Tengok, dia dah tak boleh masuk lagi, geng. Dia tak boleh masuk dah. Dah tak boleh pusing. Maknanya betul lah tadi tu Sebab apa dia dah tak boleh pusing? Sebab dekat treat tu, lubang dia tu, dia ada buat treat sampai tahap dia je. Tapi kalau kita paksa, dia boleh pergi lagi tau. Tapi janganlah paksa, geng. Ingat tiang exhaust yang pendek belah blok, yang panjang belah luar. Setiap kali korang tukar tiang ke apa kan, nak pasang tiang baru ke, korang letak minyak bagi dia lancar sikit perjalanan hidup dia. Dia biasanya kan piston paku selari ni senang sikit nak pasang daripada piston paku silang. Sebab kalau piston paku silang ni dia duduk dekat atas selip, jadi susah sikit lah. Tapi kalau piston paku selari ni dia memang duduk satu tempat. Jadinya kita letak dekat satu tempat, dia duduk diam. Tapi kalau paku silang macam PDK kan, gaduh mat nak masukkan. Gaduh kadang-kadang. Kena pula masa pasang piston tu kan, awet tengah merajuk ke apa.
Memang tak masuk lah pistonnya. Gaduh-gaduh lah dengan blok. Tak masuk. Siapa? Oh ya. Yeah. Okey. Oh ya. Yeah. Okey, jadinya itu anak abang jiran aku Hari tu abang jiran aku cakap anak dia nak belajar buat motor lah. Jadinya tu yang dia datang rumah aku. Aku ajar dia sikit-sikit lah pasal motor. Lepas tu ini mak dipanggil suruh makan. Lepas tu suruh pergi belajar bawa motor. Belajar lesen ni ke geng? Ya kot. Cerita pasal lesen, dedah mat. Aku masa tu sebelum PKP, aku punya wallet aku isi minyak. Lepas tu aku letak wallet dekat atas bumbung. Dah letak atas bumbung tu aku terlupa nak ambil walletnya. Kau tahu dia punya lesen tu expired dah geng, nak hidup kan. Sebab masa wallet aku hilang zaman PKP. Jadinya kenapa aku letak kain? Sebab takut klip piston tu terpelanting masuk dalam enjin. Sebab tu aku letak kain. Okay, lepas tu kita check kali yang terakhir. Kita ketuk pin piston ni macam gini. Okay, kita ketuk lagi macam gini. Sebelah sini pula. Okay, lepas dah selesai kita masukkan pin piston, kita dah pastikan pin piston kita tu duduk pada tempat dia, barulah kita masukkan blok. Relax amat. Gasket belum pasang mat. Dedoh mat. Patutlah aku rasa apa yang kurang Rupanya gasket belum pasang. Nak pasang blok macam mana? Dedoh. Lepas tu kita pastikan bush dekat blok ada. Macam-macam kita lupa pasang. Nasib baik teringat. Kita cerita pasal double R yang aku tengah tolak ni. Korang abaikan kaki aku yang terjenggot-jenggot tu. Sebab dia ada drama di sebalik itu. Aku tolak motor ni pergi sana kejap. Tadi buat drama, tak rekod suara geng. Suara tak ada. Dah membebel seorang-seorang, suara tak ada pula. Pisang. Jadi sekarang aku pergi tengok view. Okey ke tak okey? Macam ginilah hidup seorang-seorang. Kitalah rekod, kitalah buat kerja, kitalah edit, semuanya kita. Dedoh mat. Mantaplah view. View mantap. Jadi sekarang kita cerita pasal double R yang ada dekat depan mata korang ni. Motor ni aku tukar dia punya gensub, aku tukar dia punya blok, aku tukar dia punya head, aku tukar dia punya clutch plate. Piston baru, semua barulah geng. Gearbox tu setengah aku tukar baru sebab ada yang boleh pakai, ada yang tak boleh pakai. Jadinya aku cari yang boleh pakai. Tu salin lah, saya salin. Okey, sampai tak tahu nak cakap gear 3, gear 4, gear 5, banyak sangat yang problem. Lepas tu gear balancing dia pun goyang, tukar juga. Lagi apa lagi? Jadinya motor ni aku tak sempat nak siap kan. Sebab dia punya center bush block tak ada. Aku kalau macam aku buat kerja, aku nak keluar, aku nak kena kemas geng kat depan rumah. Jadinya kat situ macam susah sikit lah Kejap lagi ada iklan lagi geng. Mantap Isaac. Itu dia iklan. Okay, jadinya macam itu kita tukar barang motor ni. Jadinya besok kita siapkan motor ni, kita setting carburetor dia, cun-cun. Lepas tu iklan mat. Iklan LC bernadikan exhaust besar. Okey. Aduh, iklan lagi. SS pula geng, iklan. Willy lah. Tak lalu daripada Willy lah geng. Jadinya kau ngabaikan aku, kedudukan aku yang macam gini. Sebab kaki sakit geng. Demi view, aku terrempap sepanah hidup besar. Okey, jadinya besok kita siapkan motor ni. Okey. Jadi hari ni kita sempat buat sampai sini. Apa yang kita sempat buat? Okey, jom korang tengok video ni. Okey. Korang tengok video ni apa yang aku buat hari ni. Pomen buat kerja kat tempat yang sempit. Akulah mat rempit. Jadinya kita tolaklah motor ni masuk dalam. Membebel seorang-seorang kat sini macam orang tak betul dah.
Ish. Lagi satu geng. Hai, stand balik. Aku nak ucapkan terima kasih dekat korang. Dengan korang aku boleh beli handset baru. Jadinya video yang korang tengah tengok sekarang gunakan handset baru. Kita tak payah cakap lah handset apa. Okey. Jadinya terima kasih. Dengan korang aku boleh beli handset baru. View pun mantap.